Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna tadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan kurnianya sekali lagi Allah memberi peluang kepada kita untuk terus hadir ke dalam majlis ilmu. Dan juga kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana Allah masih lagi memanjangkan umur kita sehingga ke saat ini. Masih lagi diberi peluang untuk kita terus hidup. Dan bila Allah panjangkan umur kita, perkara yang paling utama yang perlu kita lakukan adalah mencari redha Allah, mencari keampunan Allah, mencari rahmat Allah, dan yang paling utama sekali mencari ilmu Allah. Sesungguhnya hanya dengan ilmu Allah sahajalah kehidupan kita akan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanpa ilmu maka sudah pasti kehidupan kita berada di dalam kejahilan. Dan yang paling kita takuti melakukan sesuatu amalan tanpa ilmu, ianya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bertemu sekali lagi perempuan, iaitu kita menyambung pengajian kita menggunakan kitab Al-Qawlu Tam fi Ahkam Al-Imam wal-Ma'mum, sebuah kitab yang membicarakan kesempurnaan hukum hakam bagi imam dan makmum. Baik, kuliah yang terakhir kita berhenti pada muka surat 18. Alhamdulillah, perempuan tanda. Jadi pagi ini kita sambung perkara yang ke-29. Dalam kitab ni ada 214. Kita perkara yang ke-29 insyaAllah. Banyak panjang lagi. Tajuk dia masalah kesesakan yang mengganggukan pada sembahyang Jumaat atau yang lain. Sesak, masalah kesesakan ni maksudnya orang ramai lah. Baik, bila orang ramai, kadang-kadang kita tak boleh nak rokok, tak boleh nak sujud, sebab orang terlampau ramai. Dan selalunya berlaku di negara Arab lah, di Mekah, Madinah kan. Kalau kat Malaysia ni, saya jarang lah saya tengok orang tak boleh nak sujud. Selalu boleh sujud lah. Tapi kalau Mekah jangan. Orang ramai lalu lalang, ke mana nak rokok, nak sujud tak boleh. Sebab bila kita tak boleh sujud atas badan orang, tak boleh. Kalau mazhab Syafi'i tidak sah, mesti sujud atas lantai. Jadi kena tunggulah, orang ramai tunggu sekejap. Jadi masa kita tunggu tu kita dah terlewat, betul? Sebab imam dia tak ada gangguan. Imam siap ada pula polis jaga. Jadi ada 4-5 orang polis jaga kat imam. Jadi imam tak ada gangguan lah. Imam pergerakan dia lancar kan. Dia berdiri terus. Masalahnya makmum ni. Makmum ni tak ada siapa jaga. Jadi nak sujud tak boleh. Kena tunggu. Dah terlambat. Jadi bila kita lambat, maknanya ada gangguan dekat situ lah. Baik. Kita baca. Tengok apa cerita dia.
surah masalah ini, surah ni maknanya perkara lepas tu dia translate daripada bahasa Arab. Surah tu perkara surah masalah ini atau perkara masalah ini ialah makmum yang masbuk. Ditulis masbuk dekat situ bukan muafiq. Masbuk ni apa? Makmum yang tak sempat menghabiskan bacaan Fatihah. Bukan tak sempat baca, tak sempat habis semasa berdiri bersama imam. Itu makna makmum masbuk. Satu lagi makmum muwafiq. Muwafiq ni sempat habis Fatihah. Di antara sebabnya dia datang awal. Muwafiq datang awal tapi masbuk ni selalu yang lambat lah. Jadi makmum yang masbuk mendapat imam sedang rokok pada rakaat yang pertama. Pempengaruhan makmum yang masbuk. Tu. Sebab dia berbeza dengan muwafiq. Dia makmum masbuk. Jadi masbuk ni kita tahulah dia lambat. Makmum yang masbuk gariskan mendapat imam sedang rokok pada rakaat yang kedua. Maknanya dia ikut imam tu pada rokok. Jadi sempatlah dia rokok. Jadi kalau sempat rokok, dapat tak rakaat tu? Dapat. Jadi ukuran nak dapat rakaat tu pada rokok imam. Sempat tak kita rokok? Kalau kita sempat rokok dan bertamak nina, maka dapatlah rakaat tu. Kalau rakaat pertama lah, kita dapatlah. Maknanya kita tak tinggal rakaat lah. Baik. Kalau tak dapat, contohnya kita imam sedang rokok, baru kita nak rokok, imam dah angkat kepala i'tidal. Dah tak sempat. Dia dah berselisih. Berselisih. Kita turun, imam bangkit. Jadi ketika itu tak dapat. Tak dapat rakaat itu, ikut imam sampai habis. Bila imam salam saja, kita tambah satu rakaat. Baik, maknanya di sini dia cerita sempatlah. Jadi mendapat imam sedang rokok pada rakaat yang pertama. Mana dia dapat dia dapat rokok, maka tamanina sekali dapat rakaat. Atau ia makmum mendapat sedikit masa bersama imam dan ia sempat membaca padanya sebahagian daripada Fatihah. Kemudian ia rokok bersama imam dan i'tidal ia okey baik. Jadi ataupun dia sampai awal imam belum rokok lagi. Sampai dia takbir Allahu Akbar, imam belum rokok. Jadi dia, masa dia takbir tu, baca Fatihah yang mana yang sempat. Fatihah saja, jangan baca doa iftitah. Tak boleh baca doa iftitah. Sebab yang wajibnya Fatihah. Kita pula lambat. Jadi jangan baca doa iftitah. Kalau kita baca juga doa iftitah, katalah kita tak tahu maka hukum dia kita dipanggil orang yang muqassir. Muqassir ni apa? Orang yang cuai. Cuai. Dan dia dikenakan denda. Tapi tak ramai yang orang tahu kena denda. Jadi jangan bila kita dah lambat, bila kita ikut imam takbir, imam masih berdiri lagi, kita takbir Allahu Akbar. Jadi baca Fatihah mana yang sempat. Ini maksud ayat kedua dia. Dia kata, dan ia sempat membaca padanya sebahagian daripada Fatihah. Sebab imam belum rokok lagi. Ini keadaan kedua. Keadaan pertama, imam dah rokok. Maka dia takbir, terus rokok lah. Tak payah baca Fatihah lah. Keadaan kedua, dia kata, sebab dia kata, mendapat sedikit masa bersama imam. Ayat nombor 3, ayat baris ketiga. Mendapat sedikit masa bersama imam dan sempat membaca padanya sebahagian daripada Fatihah. Ini kalau imam belum rokok, baca sebahagian lah. Kemudian ia rokok bersama imam. Imam rokoklah. Dan i'tidal. Lepas rokok, i'tidal. Jadi bagi imam buat dululah. Imam sami Allahu liman hamidah. Baru kita pula bangkit. Sami Allahu liman hamidah. Jangan serentak dengan imam. Baik. Kemudian berlaku kesesakan. Gariskan. Ini dia punya kata kunci dia. Kemudian berlaku kesesakan pada sujud. Tak boleh nak sujud. Orang ramai. Orang lalu lalang waktu tu. Jadi kebanyakannya di Mekah dengan Madinah lah. Jadi pada kesesakan pada sujud, maka ia tidak dapat menyelesaikan sujudnya. Jadi makmum tak dapat nak sujud. Kena tunggu. Pasal apa? Sebab kerana kesesakan. Itu dalam bracket. Hingga imam rokok pada rakaat yang kedua. Imam dah naik dah habis rakaat pertama. Rokok yang tidak sujud. Imam naik rakaat kedua. Jadi masa imam naik rakaat kedua tu, baru kita boleh bangkit. Kita dapat sujud lah. Baru kita dapat sujud, maka kita berbangkit lah.
Jadi hingga imam rokok pada rakaat kedua. Mana masa kita berdiri tu, baru berdiri imam dah nak rokok rakaat kedua. Lambatnya kita tadi. Kita lambat sebab tunggu orang ramai. Imam terus naik rakaat kedua, baca Fatihah lah imam. Imam baca surah, lepas tu imam nak rokok. Masa imam nak rokok, kita baru berdiri kan. Mana kita dah lambat. Kemudian apa dia kata? Jadi, maka ia tidak dapat menyelesaikan sujud kerana kesesakan, kena tunggu hingga imam rokok pada rakaat yang kedua. Jadi bila dia berdiri, imam dah nak rokok, maka hendaklah ia, yakni makmum, terus rokok sertanya. Jadi imam dah berdiri lama, imam rokok, kita baru berdiri. Elok-elok berdiri, imam rokok rakaat kedua. Maka kita macam mana? Rokoklah. Sebab kita ikut imam. Jadi tak sempat baca Fatihah. Betul? Dekat pertama tak sempat, atau baca sedikit, dekat kedua tak dapat langsung lah. Jadi mana hendaklah ia makmum terus rokok sertanya dan gugurlah wajib membaca Fatihah. Garis kan? Gugurlah wajib membaca Fatihah. Maknanya tak payah baca Fatihah lah. Sebab imam dah nak rokok pada rakaat kedua tu. Jadi daripadanya, demikian juga jika makmum dapat membaca sebahagian daripada Fatihah. Ataupun masa dia berdiri tadi, imam tadi belum rokok, jadi baca Fatihah yang mana yang sempat. Ini keadaan kedua. Dan kemudian imam berrokok, maka hendaklah ia putuskan, yakni berhenti daripada membaca Fatihah dan terus rokok mengikut imamnya. Mana faham keadaan dia? Keadaannya makmum ni dia tak boleh nak rokok sebab orang ramai. Jadi dia kena tunggu. Masa tunggu, imam dah naik rakaat kedua. Imam dah baca Fatihah, imam dah baca surah. Kita tunggu. Ada ruang kosong, kita sujud lah. Sujud 2 kali. Lepas tu kita bangkit rakaat kedua. Betul? Sebab kita lambat. Bila bangkit rakaat kedua, imam dah habis Fatihah, imam dah nak rokok dah. Jadi kita baru berdiri pegang, tiba-tiba imam rokok. Allahu Akbar. Kita baru berdiri, tak sempat baca Fatihah, kita berrokok juga. Dia rakaat kedua tak baca Fatihah lah. Tak wajib lah, gugur lah wajib membaca Fatihah. Ketika itu kita dah jadi masbuk. Ingat istilah masbuk ni, bila kita dapat masbuk? Bila ada gangguan-gangguan luaran. Di antara orang masbuk ni kerana traffic jam, ingat tak? Lambat datang, jam, lambat sampai. Itu gangguan lah tu. Jadi bila dia sampai, dia masbuk. Ataupun nak sujud tak boleh, gangguan luaran, orang ramai lalu lalang. Dia lambat bangkit, pun masbuk juga. Jadi bila masbuk, tak payah baca Fatihah. Baca mana yang sempat je. Jadi maknanya, jadi Fatihah kemudian imam berrokok, maka hendaklah ia putus, berhenti daripada membaca Fatihah dan terus rokok mengikut imamnya. Baik, saya ambilkan perenggan yang akhir bawah tu. Dan kita dapati makmum pada surah ini seperti orang masbuk. Gariskan. Jadi istilah dia masbuk lah tu. Masbuk tak perlu habis baca mana yang sempat ya. Dan dengan ini difahamkan bahawa rakaat masbuk itu tidaklah terhenti pada rakaat pertama sahaja. Jadi istilah masbuk muafiq ni, perempuan, dia bukan istilah keseluruhan semayang. Kita ingatkan, kamu semayang maghrib tadi, kamu masbuk ke muafiq? Aku masbuk, contoh kan. Salah tu. Dia nak sebut muafiq atau masbuk ni, kena sebut setiap rakaat. Kalau maghrib 3 rakaat, sebut, okey, rakaat pertama tadi aku, masbuk, lambat lah. Tapi selalunya rakaat kedua, aku dah muafiq. Sempat habis Fatihah lah. Rakaat ketiga, aku muafiq. Baru betul. Kena sebut setiap rakaat. Kadang-kadang rakaat pertama, kita masbuk. Kedua pun masbuk. Ketiga pun masbuk. Ini ikut orang, ikut situasi seseorang. Ada orang ketiga-tiga rakaat solat maghrib, semua muafiq. Sebab dia datang awal. Dan tak ada gangguan. Jadi maknanya tak sama. Ada orang rakaat pertama masbuk, rakaat kedua muafiq, rakaat ketiga masbuk pula. Ikut kesesakan seseorang tu. Jadi maknanya dan dengan ini difahamkan bahawa rakaat masbuk itu tidaklah terhenti pada rakaat pertama sahaja. Boleh rakaat kedua, boleh rakaat ketiga ya. Bahkan kadang-kadang berlaku pada rakaat kedua dan yang ketiga atau yang keempat. Ikut-ikutlah, kalau 4 rakaat ikut. Dan tidak tasawur. Tasawur ni tidak tergambar, tidak terlupa atau tidak tergambar pada akal bahawa berlakunya masbuk pada 2 rakaat berturut-turut, melainkan pada masalah ini juga. Masalah 29 ni.
Jadi maknanya kita semayang ni tak tentu. Boleh jadi semua muafiq, boleh jadi selang-seli. Masbuk, muafiq, masbuk. Ikut orang lah. Ikut kesesakan seseorang. Boleh faham? Ini kebanyakan berlaku di negara Arab, di Mekah, Madinah, yang mana orang terlampau ramai. Kat Malaysia pernah berlaku tak? Jarang kan? Ramai macam mana pun tetap boleh rukuk, boleh sujud. Tapi Arab tak boleh. Jadi selalunya di Mekah, Madinah lah. Cerita kesesakan. Sebab tu istilah muafiq dengan masbuk ni, kalau dia ada gangguan luaran, dia dapat masbuk. Tetapi bila gangguan dalaman dia lupa, apa lagi dalaman dia uzur kan. Itu maknanya dia gangguan dalaman, maka dia tetap kena habis Fatihah. Tak boleh tinggal Fatihah lah. Kalau gangguan dalaman, dia tidak dipanggil masbuk. Dia wajib habis juga. Contoh, orang yang usia dia lanjut, umur dia 90, baca dia lambat. Jadi baca lambat, maknanya dia tak boleh potong Fatihah tu. Dia kena habiskan juga. Dia diberi keuzuran. Itu dia. Kalau gangguan dalaman, dia diberi keuzuran, maknanya boleh lambat diberi imam. Boleh tertinggal sehingga 5 rukun fi'li imam. Itu yang ada uzur. Yang tak ada uzur berapa? Tak boleh tinggal 2. Tinggal 2 batal lah semayang. Kita ni tak ada uzur kan? Tak boleh tinggal 2 daripada imam. Orang yang ada uzur boleh sampai 5. Bila uzur sampai 5 ni, gangguan-gangguan dalaman dia. Bukan luaran. Luaran ni masbuk. Dalaman dia tu, dia boleh tertinggal daripada imam. Ataupun dia kata dia dapat keuzuran. Boleh Ada soalan? Okey. Jadi orang semayang ni kena tengok keadaan lah, sama ada dia bermusafir ataupun dia bermustautin. Kalau orang bermustautin, orang yang tinggal di situ, maka dia wajib semayang dalam waktu dia. Kalau kita musafir, tak perlu semayang dalam waktu dia sebab kita boleh jamak kan. Jadi tengok keadaan orang tu lah. Okey, katalah kita orang tempatan lah. Orang tempatan maknanya kena semayang dalam waktu dia lah. Jadi bila kita nak semayang, tiba-tiba jam tadi. Kan? Bila jam tadi, maka ketika itu bila jam, kita tak boleh nak sembahyang dalam waktu dia lah. Sebab itu kita ada satu lagi istilah dipanggil solat hormat waktu. Hormat waktu kalau nak sembahyang tak boleh. Kerana jam nak pergi masuk tak boleh, hujan lebat ke, nak sembahyang RNR kan. Kita ni orang tempatan. Kalau orang musafir, tak payah sembahyang waktu itu, sembahyang waktu lain pun tak apa. Bila dah lapang-lapang tu, sembahyang lah sebab kita boleh jamak. Tapi orang tempatan tak boleh. Tapi bila berlaku juga jam, yang dia tak boleh nak sembahyang, maka dia wajib juga sembahyang. Sembahyang itu dipanggil sembahyang hormat waktu. Ataupun dipanggil mura'atun. Solat mura'ah. Mura'ah ni hormat. Dia kena sembahyang. Sembahyang tak boleh di luar waktu. Di luar waktu maknanya dia nak qadha kan? Tak boleh. Kan dulu saya sebut kan, qadha ni 2 sebab je, siapa tahu? Tertidur, terlupa. Dua tu je. Tak boleh nak sembahyang dalam waktu dia sebab tertidur, lupa. Letih sangat. Sedar-sedar dah pukul 11 pagi. Allah, lepas subuh. Ada luar waktu kan, tak apalah sebab tertidur. Satu lagi terlupa. Balik kerja, lupa sembahyang. Allah, dah masuk isyak dah, maghrib lebuh. Maghrib. Tak apalah sebab dia lupa. Tetapi yang lain-lain, tak ada pakaian ke, wuduk, baju kotor ke apa ke, tak boleh, kena sembahyang. Usahakan dululah. Kalau tak ada wuduk, cari air, ambil wuduk. Kalau tak ada baju, cari baju bersih. Usahakan juga. Kalau tak dapat, sembahyanglah dalam keadaan yang tak cukup syarat tadi. Baju dah ada najis kan, pakaian lain tak ada dah, dia pula selai sepinggang contoh. Sembahyang dalam keadaan yang baju yang kotor, yang najis, dan sembahyang tu tak sah. Kerana sembahyang, dan sembahyang tu dipanggil hormat waktu. Sebab kena sembahyang dalam waktu dia. Baik, bila hormat waktu kita buat sembahyang yang tidak sah, maka bila waktu dah lapang, kita dah jumpa baju bersih, kita dah mandi, ulang sahaja. Ulang maknanya dipanggil sembahyang
mu'adah. Mu'adah tadi mura'ah. Ini mu'adah, solat ulangan. Mu'adah tu ulangan. Mim ain dal ha. Mu'adah. Mu'adah ni solat ulangan. Jadi kembar dua ni kena ada. Kalau dia buat hormat waktu lah. Sebab hormat waktu ni yang tak cukup syarat. Kalau cukup syarat, ada wuduk, boleh ngadak kiblat, semua baju bersih, itulah sembahyang dia. Bukanlah sembahyang hormat waktu. Itu sembahyang sebenar dia. Ini kalau tak cukup syarat, dia jadi sembahyang hormat waktu. Jadi soalan tadi, bila dia tak boleh sembahyang, sembahyanglah dalam keadaan yang dia tak sempat tu. Kalau kata dia nak, waktu dah nak habis, cerita dia waktu dah nak habis dah. Kalau awal waktu, kena usaha cari juga mana aku nak sembahyang ni. Sebab waktu masih awal. Jadi kena sembahyang dalam waktu dia. Kau tak boleh, Allah nak waktu nak habis dah, aku lambat ni. Nak keluar tak boleh, hujan lebat, baju kotor. Sembahyang dalam keadaan tu, sembahyang dalam kereta tak apa. Janji mesti dalam waktu dia. Tak boleh kata, nantilah baju kau kotor ni, aku qada lah. Tak boleh. Tak boleh sengaja qada. Banyak orang qada. Qada tu saya kata dua sebab je. Tertidur, terlupa. Lain-lain tak boleh. Banyak kalau pergi hospital, Allah, orang tak sembahyang. Tanya, kak, mana kak tak sembahyang? Kaki saya sakit ni, tak boleh, nanti tak ada kena air. Nantilah kak qada. Tak boleh. Meringankan sembahyang tak boleh, tuan-tuan. Sembahyang ni syariat dia, setiap orang wajib sembahyang dalam waktu dia. Kalau ada uzur, sembahyang juga, tapi hormat waktu. Sembahyang tetap sembahyang. Tak boleh kata-kata nantilah aku qada, aku sakit ni, aku demam. Tak boleh, demam pun sembahyang dalam keadaan demam. Kaki gantung, sembahyanglah keadaan kaki gantung. Kalau ada orang ambil wuduk kan dia, katalah anak dia tolong ambilkan sumber spray ke apa, ambil wuduk kan, kaki dia gantung. Tak boleh nak pusing dah. Itu boleh pusing kat sikit katil tu, menghadap kiblat. Itulah sembahyang dia. Sembahyang sah dia tu lah. Tak payah qada sebab itu sembahyang yang betul. Ada wuduk, cukup syarat. Kalau tak cukup syarat, dia sebatang kara kan. Kaki tergantung. Nak suruh misi ambil wuduk tak boleh sibuk kan. Jadi dia seorang-seorang. Sembahyang Allah. Dia baju kotor, tak ada wuduk. Sembahyang tu, sembahyang tidak sah. Dipanggil hormat waktu. Bila dia dah sihat, dah duduk seminggu kat hospital, dah sihat, dah balik dah, dah curigai apa, ulang balik. Jadi kembar dua tu kena buat. Hormat waktu dulu, lepas tu sembahyang ulangan. Mura'ah, baru mu'adah. Niat. Niat tak ada niat khusus. Sembahyang je, maknanya Allah tahu. Maknanya kita sembahyang tu ulang. Tak payah sebut saya nak ulang sembahyang, tak payah. Sebut sembahyang tu. Kalau zuhur, usalli faruz zuhri arba'a raka'atin adaan lillahi ta'ala. Allah akbar. Sembahyang, itu ulang dah tu. Bila dah sihat, dah balik. Jadi kalau kita duduk lama hospital, kena catatlah, kena tulislah, takut lupa. Hari Senin ni aku hormat waktu asar katakan. Tulis asar. Tulis hari kedua pula duduk hospital, maghrib pula aku hormat waktu kan, tak cukup syarat lah tu. Sembahyang dalam tak cukup syarat dipanggil hormat waktu. Tulis catat. Dah keluar hospital, tengok balik senarai tu. Yang ni aku hormat dulu. Ulang balik ulang. Ulang ni bila? Bila masa. Siang ke malam ke subuh. Ulang dia tak ada masa, tak ada masa khusus. Qada pun sama juga. Qada pun tak ada masa khusus. Bila nak qada lah. Tapi yang ni bukan qada sebab kita dah buat. Cuma tak cukup syarat je. Tak ada wuduk. Dan sembahyang hormat waktu, sembahyang yang tidak sah. Ingat tu. Tak cukup syarat. Tidak sah dan tak cukup syarat. Kalau cukup syarat, itulah sembahyang dia. Sembahyang sebenar dia, tak payahlah ulang-ulang. Bila tak cukup syarat, dipanggil sembahyang hormat waktu. Bila dah sihat, wajib ulang balik. Kalau tak ulang, sembahyang dia tak sah dan dia macam tak sembahyang. Jadi kena ingatlah pesanlah daripada adik kita, mak bapak kita yang duduk hospital, mak ayah sembahyang dengan tak sembahyang. Kalau boleh ambil wuduk, itulah sembahyang dia. Tapi kalau tak ada wuduk, tak cukup syarat, sembahyang tetap kena sembahyang. Jadi itu sembahyang hormat waktu. Dan balik kena ulang balik. Ya. Waalaikumsalam. Macam mana kita musafir? Anak. Ya. Ya. Sembahyang dalam waktu tu. Sebab tu ialah kalau dia tahulah dia kena sembahyang dalam perjalanan tu. Sebab dia tak boleh
Kecuali dia lupa lah. Lupa-lupa Allah dah lepas. Lupa kan. Dua tadilah, lupa atau tertidur kan. Tapi kalau dia teringat, aku dah tak zuhur lagi ni. Contoh kan, tak asar lagi ni. Waktu maghrib dah nak masuk dah kan. Sepatutnya dia kena berhenti mana-mana tempat semayang. Sepatutnya lah. Tapi kalau dia terlupa, maknanya dia kena qada, dia kena bertaubat dan kena qada juga. Tapi bukan sebab qada tu, bukan sebab itu. Sebab kita dah berhutang. Ini ulama sebut bila dah tak semayang, kita dah berhutang dengan Allah. Dia kena bayar balik hutang. Tak, niat kita qada je lah. Niat qada lah. Tetapi bukan sebab itu Qada ni sebab kita kalau dua sebab tu je, tertidur ataupun terlupa kan. Lain-lain kena sembahyang waktu dah. Tapi oleh kerana dia tadi dia lalai ke apa ke. Jadi pertama taubat. Tak sempat kan. Jadi jangkaan kita tu kena, kalau boleh kena tepat. Kalau sebab tu sempat tak sempat, ambil tak sempat, itu senangnya. Tak sempat mana carilah waktu nak sembahyang waktu tu kalau boleh. Jangan terus je lah, sempat tak sempat nasib lah. Tak boleh macam tu. Sebab kita tak tahu, bila tak sempat dah berdosa. Sebab meninggalkan sembahyang kan. Jadi sepatutnya, sebab tu kita sembahyang awal waktu ni bagus. Kita nak bertolak mana-mana kan. Okey, baru masuk asar kan, sembahyang dulu. Sebab tak tahu apa berlaku di depan. Tiba-tiba dah jam ke apa ke, hujan ke, kita orang tempatan. Nak jamak kasar tak boleh. Jadi kena sembahyang. Jadi maknanya sembahyang dulu baru berjalan. Kalau kita tak sembahyang ke apa ke, ataupun kita tak apalah, nasib lah, sempat-sempat, tak sempat, itu yang jadi tak sempat tu. Maknanya pertama kita kena bertaubat. Ya Allah, aku bertaubatlah, aku dah silap kan. Yang kedua, sebab kita dah berhutang, bayarlah hutang tu, qada lah. Tapi bukan sebab itu qada. Sebab tadi dua tadi, lupa, tertidur. Boleh mana? Kita jamak tak apa. Kita yang musafir tak apa. Anak-anak kita tu, sebab tu kita ingatkan, kamu sembahyang maghrib dah, zuhur dah, asar dah, belum lagi. Sembahyang tu. Nanti kita tolak lambat sikit tak apa. Sembahyang tu sebab dia orang tempatan. Dah ada sembahyang, baru kita pergi. Macam itulah. Kadang-kadang kita terlepas pandang kan. Okey, sama. Lagi? Waalaikumsalam. Ya. Okey, bagus. Bila kita dalam kenderaan ni yang bergerak lah. Sama ada kapal terbang, dalam kapal, dalam kereta, dalam bas, sampan dan sebagainya lah, lori ke apa ke. Kenderaan yang bergerak, maka kiblat tidak menjadi syarat khusus. Sebab dia bergerak. Jadi memadai, kalau kita tahulah, kita dalam kapal terbang, kita nak mula sembahyang, mana kiblat dia, kata sana kan. Takbir, Allahu Akbar. Lepas tu kiblat, terbang pusing. Tak apalah, kita ikutlah di mana arah kiblat, arah kapal terbang tu pergi. Ataupun naik bas kan. Naik bas, sebelum sembahyang tu tengok mana. Agak-agaklah kalau kita ada, kompas kan, kompas tu mana arah sini kan. Allah Akbar, lepas tu bas tu pusing, tak apalah, ikutlah pergerakan bas tu. Tapi kalau kita terbaik begitulah, cari arah kiblat dulu kalau boleh. Kalau tahu, kalau tak tahu, takbir Allah ke mana-mana arah pun tak apa. Dan kalau ada wuduk cukup semua, ada wuduk, baju bersih, itulah sembahyang kita. Sembahyang dalam bas boleh duduk. Sebab dalam bas tak boleh berdiri, dia tak stabil. Dalam sampan lagi lah, sampan terbalik sampan tu. Dalam bot ke kapal terbang tak boleh, memang tak bagi, pilot tak bagi berdiri dalam sembahyang dalam bas, dalam kapal terbang. Ini kena duduk. Tak apa, sebab itu darurat. Darurat tak bersembahyang, dan itulah sembahyang kita. Bukan hormat waktu. Dengan syarat ada wuduk, baju bersih. Tapi kalau baju kotor, ada najis, kita nak ganti baju pun tak ada dan sebagainya, payah ke, baju nak kargo kat bawah kan, dalam kapal terbang. Sembahyang juga, kena sembahyang itu tak sah. Dan dipanggil sembahyang hormat waktu. Ini dalam kapal terbang, kalau tak boleh berdiri, duduklah, duduk. Kalau kapal terbang yang besar macam Mas ya, kalau orang pergi umrah ke mana, dia ada tempat sembahyang khas, boleh berdiri. Tapi kalau AirAsia, saya pernah naik AirAsia, kecil, rapat-rapat, tak ada ruang nak sembahyang berdiri. Jadi terpaksa sembahyang atas kursi lah. Syarat dia ambil wuduk dulu. Kalau tak ada air kan, tak ada air, tayamum pun tak boleh, sembahyang kena sembahyang. Dan sembahyang tu sembahyang hormat waktu. Kalau tak ada air, ada tayamum, itulah sembahyang betul dia. Bukan hormat waktu, itu sembahyang sebab dia dah tayamum ada. Jadi maknanya tak ada air, ganti tayamum. Kalau tayamum pun tak boleh, tak ada wuduk kan, mana sembahyang tetap kena sembahyang. Sembahyang dalam waktu dia, tak boleh. Nantilah aku qada. Aku sampai dekat mana-mana Jeddah ke apa ke, ataupun sampai kat London ke, pergi nak terbang pergi London ke, anda bawa aku qada. Tak boleh.
semayang dalam kapal terbang. Kena semayang. Itulah syariat semayang ni, satu syariat yang tak boleh orang lain buatkan. Kita sendiri kena buat. Syariat solat ni. Syariat-syariat lain macam haji kan. Kita tak mampu nak pergi, tak ada duit. Sakit. Boleh upah haji. Badal haji boleh. Kita upah bayar 2,000. Upah. Zakat. Tak cukup duit kan. Tak ada duit. Anak boleh tolong bayar kan zakat. Sebab syariat zakat ni wajib kena bayar. Lagi apa lagi? Puasa. Tak boleh puasa kan. Kita uzur. Boleh bayar fidyah. Ataupun orang lain puasa kan boleh. Anak kita tolong puasa untuk kita. Boleh. Sama ada anak kita puasa ke ataupun bayar fidyah lah. Antara dua. Jadi maknanya kita boleh tak buat kan? Apa dia? Puasa, zakat, haji. Boleh orang lain buat kan? Tapi solat tak boleh. Solat anak kita solat kan tak boleh. Ataupun solat tu kita tinggal, kita bayar fidyah solat. Mana ada fidyah solat? Walaupun ada ulama kata ada, tak ada. Sebab solat ni ketaatan kita kepada Allah, maknanya apa keadaan wajib semayang. Orang dalam perang pun semayang, betul? Ini kita tak perang dah, tak semayang. Baru kenduri anak yang sulung, kenduri kahwin. Dah tak semayang dah. Pasal apa tak semayang? Orang ramai ni anak sulung pula. Ni grand punya perkahwinan ni, wedding of the year. Jadi grand, dia kenapa tak berhentilah sekejap? Nanti berhentikan ya, miss salam sampul. Contohlah kan. Dia tak semayang. Itu berdosa sebab dia tak boleh qada tu. Kena semayang lah waktu. Gila-gila lah. Ada isteri semayang lu. Tu tukar suami semayang. Boleh. Tak boleh kita nak kata nantilah aku qada, dia berdosa lah, tak boleh. Semayang tak boleh, kena buat dalam waktu dia. Boleh? Lagi? Soalan? Boleh Okey, kalau faham, boleh faham. Kita tengok yang kedua sikit lagi. Perkara yang ke-30. Sama juga. Tadi sembahyang Jumaat perkara 29 sembahyang Jumaat. Perkara 30 pula sembahyang Zuhur. Masalah kesesakan di dalam sembahyang Zuhur dan lainnya menyebabkan makmum tertinggal daripada membaca Fatihah pada keempat rakaat. Empat rakaat dia tak baca Fatihah. Sah. Dia tak baca sebab dia masbuk. Bukan saja-saja. Saja-saja tak boleh lah. Dia mesti baca sebenarnya wajib. Tapi halangan-halangan dia tak boleh. Tak baca. Maka dia tak baca Fatihah empat rakaat. Solat dia sah. Fatihah dia ditanggung oleh imam. Itu sebab dia masbuk. Baik, kita tengok. Sekiranya berlaku kesesakan pada sembahyang Zuhur atau lainnya yang boleh menyebabkan makmum tertinggal jauh daripada imamnya daripada menyempurnakan sujud. Mana dia tak boleh nak sujud lah, macam sama macam tadi, di dalam keempat rakaat. Dan dibolehkan ia meninggalkan daripada membaca Fatihah pada semua rakaat. Garis kan? Semua rakaat. Garis kan? Pada semua rakaat. Tak boleh, tak payah baca. Sebab kita ada gangguan tadi. Dan sah semayangnya. Semayang pula sah. Garis kan? Sah solatnya. Sah semayangnya. Tak batal kan? Sebab dia gangguan dan tidak ada bagi kita masalah sembahyang yang boleh makmum meninggalkan bacaan Fatihah semua rakaat. Memanglah kita patutnya kita tak adalah rakaat pertama yang selalu tinggal kan, kalau lambat. Rakaat kedua, ketiga kita dah muafiq dah ikut imam, tapi ini boleh berlaku Jadi meninggalkan bacaan Fatihah semua rakaat melainkan pada satu masalah ini sahaja. Dan surahnya seperti berikut. Kecuali sembahyang ni. Sembahyang yang perkara 30 ni. Empat rakaat tak baca Fatihah sebab sesak. Cerita dia macam ni. Mendapat makmum akan imam sedang rokok pada rakaat pertama. Mana makmum ni dah lambat. Imam dah rokok baru dia sampai. Maknanya dia dah masbuk lah tu. Jadi imam sedang rokok pada rakaat pertama dalam sembahyang Zuhur. Kemudian ia pun terus rokok lah. Dah imam rokok, dia rokok dan i'tidal sertanya. Kemudian berlaku kesesakan. Garis. Ini punca dia. Kesesakan. Ini di Mekah, Madinah selalulah. Dan tidak ada tempat ia hendak sujud. Tak ada ruang nak sujud. Tak boleh sujud atas kaki orang. Tengok orang, tak ada sujud lah atas badan orang. Terkejut orang belakang. Apa siapa ni? Sujud kat belakang aku pula. Jadi tak ada. Tak boleh kita sujud badan orang. Kalau ikut mazhab Syafi'i, tidak sah. Mesti sujud atas lantai. Tapi tak, kalau orang sesak je, tunggulah. Tunggu sekejap. Ada lapang je, sujud cepat. Masalahnya, masa tunggu tu dah lambat dah. Jadi berlaku kesesakan dan tidak ada tempat ia hendak sujud.
sehingga hampir selesai imam daripada membaca Fatihah pada rakaat kedua. Imam tak ada masalah, dia terus berdiri sebab ada polis jaga dia. Tak ada halangan. Imam terus berdiri. Kita lah nak rokok tak boleh. Jadi masa kita dah katalah ada ruang kosong, rokok 2 kali, sujud 2 kali. Masa kita bangkit tu, imam dah apa? Dan sebaik saja ia bangun pada rakaat kedua, imam pun rokok dah. Imam dah lama rakaat kedua, imam rokok lah, kita bawa bangkit. Imam pun rokok. Jadi dan ia pun rokok sertanya. Jadi makmum tadi kena ikut imam rokok. Dah tak baca Fatihah. Rakaat kedua. Rakaat pertama dah tentu tak baca sebab dia sampai-sampai imam dah rokok. Rakaat pertama tak baca, rakaat kedua tak baca dan pun rokok sertanya. Kemudian dan tidak kemudian berlaku kesesakan hingga tidak ada tempat ia hendak sujud, maka memperbuat ia seperti mana rakaat pertama juga. Maka sebaik saja ia bangun pada rakaat ketiga, imam pun rokok dan ia pun rokok sertanya. Sama juga ulang balik. Naik rakaat ketiga, imam naik rakaat ketiga. Kita sesak lagi, belum sujud-sujud. Bila dapat sujud, masa kita berdiri, imam dah nak rokok dah rakaat ketiga. Ulang balik. Jadi kita baru berdiri, imam rokok, kita pun rokok. Dah tak baca dah baca Fatihah rakaat ketiga tak baca juga. Okey. Apa dia? Tak kurang. Pahala jemaah dapat. Sebab kita bukan kehendak kita. Halangan-halangan. Tak baca Fatihah tak semestinya pahala kurang. Kita nak baca tak dapat. Itu masalahnya halangan tadilah. Kemudian, baik. Dan ia pun rokok, kemudian berlaku kesesakan pada rakaat keempat. Empat pun macam itu juga. Dan sebaik saja angkat kepalanya nak bangun, maka imam berrokok. Jadi makmum tadi bangkit berdiri, angkat kepala, tegak, imam dah rokok rakaat 4 dah. Dan sebaik saja angkat kepalanya dan bangun, maka imam rokok. Dan ia pun rokok sertanya juga. Jadi imam rokok, kita rokok lah. Jangan tak rokok pula, jangan baca Fatihah pula. Bagi kita masbuk tak boleh baca Fatihah. Wajib ikut imam rokok. Dan gugurlah bacaan Fatihah makmum itu pada keempat-empat rakaat itu. Garis. Pada keempat-empat rakaat itu. Tak payah baca Fatihah. Gugur. Dan demikianlah pada sembahyang yang 2 rakaat dan yang 3 rakaat. Macam itulah. Sembahyang 4 rakaat tak baca Fatihah, sembahyang dia sah. Sah sebab gangguan kesesakan tadi. Jadi maknanya setiap orang tak samalah. Ada orang 4 dia masbuk, ada orang selang-seli. Pertama masbuk, kedua muafiq, keempat masbuk, ketiga masbuk, keempat muafiq, ikut selang-seli, ikut kesesakan seseorang. Terutamanya kalau di Mekah lah. Kalau di Malaysia ni jarang lah. Boleh, perkara 30 ni sama macam perkara 29 ya. Boleh. Kita tanda kat situ. Hari ni berapa bulan? 15 ke bulan 11. 10. Bulan 10. Okey, faham baca 2 cukup. Okey. Kalau dia dalam rakaat ketiga ke 4 kan dia tak habis baca Fatihah, macam separuh-separuh je. Dia boleh ikut imam tinggalkan je. Dia tak sempat tu kerana apa? Nak tahu kerana apa? Dia memang lambat sangat. Kalau lambat dia tak boleh, dia kena habiskan juga. Sebab itu kita nak habis Fatihah ni, lambat tu gangguan mana? Gangguan luaran ke gangguan dalaman? Nak tahu gangguan tu. Kalau gangguan dalaman, kita wajib habis Fatihah. Yang tak payah baca Fatihah, gangguan luaran. Luaran ni orang luar ganggu kita. Kita nak rokok tak boleh. Kita nak rokok tak boleh, orang ramai. Tu gangguan luaran. Bila kita berdiri, dah imam nak rokok, tak payah baca Fatihah, imam rokok, terus rokok. Tetapi gangguan dalaman, oleh kerana kita lambat sangat, maka kita tak boleh tinggal Fatihah, kena baca juga. Dan boleh tertinggal daripada imam sehingga 5 rukun fi'li. Sebab gangguan dalaman kita. Dalaman tu apa? Baca lambat. Ada orang baca lambat, betul. Gagap kan? Gagap. Selalunya orang umur 90. Orang yang umur lanjut lah. Umur lanjut. Saya ingat arwah tok saya. Dia meninggal umur 96. Umur dia 96 dia meninggal. Jadi masa umur dia 90-an tu, dia semayang di rumah lah. Dia baca memang lambat. Bismillahirrahmanirrahim. Lambat. Kalau dia ikut imam, memang kena tinggal. Tapi kalau dia uzur sebab lambat tu, dia boleh tertinggal daripada imam 5 rukun. Sebab dia diberi uzur. Jadi kalau macam tu tak apa. Maknanya, kena habis Fatihah juga.
Tapi jangan lebih dari 5 lah, sampai 5 aja. Sebab keuzuran tadi. Keuzuran ni boleh tertinggal daripada imam. Dia beri keuzuran lah. Kita sebab belum umur 90, cuba tunggu 90 so. Siapa umur 80-an ada? Tak ada kan? Belum lagi kan? Semua bawah 70 kan? Bawah 80. Tiba umur 90 kata, patutlah lambat lah. Saya tengok arwah atuk saya macam tu. Jadi kita pun kalau panjang umur macam tu lah. Tak apa, maknanya uzur dalaman, dia kena habis Fatihah, boleh tertinggal daripada imam. Jangan lebih daripada 5 dah lah. Kalau lebih 5 pun batal juga. Kalau tak boleh kejar imam tu, kita lambat sangat, imam pula cepat. Jadi terpaksa kita niat mufarakah. Aku tak ikut imam lah sebab tak terkejar imam ni. Imam laju sangat. Ataupun dia lambat sangat. Kiri kanan badan besar-besar Kalau kita kurang lah juga, ini kita pun besar juga. Macam mana nak sujud? Usahakan jugalah. Kau tak boleh, tunggulah kejap. Tunggulah, tak semesti nak sujud sama. Nak sujud, tak boleh kan? Tunggu je. Tunggu kawan tu, duduk atau sujud. Kita sujudlah cepat. Boleh. Jadi halangan tu, halangan luaran tu. Bila halangan luaran, terlambat pasal kawan sebelah semua badan besar-besar. Kita pun badan besar juga tak boleh nak sujud. Tunggu sekejap. Jadi kalau kita lambat pada imam, tak apa. Lambat imam maknanya tak payah habis Fatihah lah. Mana baca yang sempat, imam rokok lah. Boleh. Gangguan-gangguan. Itu pun gangguan-gangguan luaran. Sebab tu tuan-tuan, perempuan, bila kita semayang, kita terlampau rapat sangat kan. Di antara sunnah, bila duduk tayyat akhir, duduk apa nama dia? Tawarruk. Duduk tayyat akhir tu dipanggil tawarruk. Jadi tawarruk ni mazhab Syafi'i ada. Jadi kalau kita orang ramai rapat-rapat, jangan nak duduk tawarruk juga. Duduklah istirahat pada rapat-rapat. Ramai orang kan. Sebab kalau duduk ni tawarruk yang sengit tu, duduk atas kaki orang jenuh. Orang tu pula ada gaut ke apa ke. Jangan. Jadi nak ikut tu ikut keadaan. Kalau sempit, duduklah. Sujud kan, kalau orang lelaki lah, orang perempuan kencuk. Orang muslimin dia kena mengepak sikit. Buka. Itu kalau tak ramai orang. Kalau ramai orang jangan nak ngepak je lah. Kawan sebelah kata apa kena siku pula. Aku nak sujud ada siku dia pula kan. Tak boleh lah, kencuk lah juga. Sunnah dia lelaki mengepak. Muslimat kuncuk. Tengok keadaan kalau rapat tak payahlah. Ya. Ya. Okey. Okey. Dia nak solat jemaah. Okey. Memang di antara tuntutan dia kita solat berjemaah. Baik, bila kita lambat sangat, maknanya oleh kerana faktor kita lembam ke apa, kita jenis lambat ni, berumur ke apa ke. Jadi tak apa, boleh tertinggal beriman sampai 5 rukun je. Kata kalau sempat rokoklah. 5 rukun ni di mana? Kita kena tahulah 5 di mana. Imam berada di mana? Okey, dia rukun 5 rukun. Rukun fa'li 5 saya sebut tadi 5 rukun fa'li. Rukun fa'li ni bermula pada rokok imam. Okey, katalah imam rokok, imam dah buat 1. Lepas imam rokok, imam i'tidal dah buat 2. Lepas tu imam sujud pertama dah buat 3 lah. Makmum tadi yang uzur tadi belum lagi rokok-rokok, belum batal. Sebab kita ada uzur. Orang yang tak ada uzur, 2 tinggal dah, imam dah i'tidal, kita belum lagi rokok-rokok, batal lah. Batal sebab kita dah tinggal 2 rukun. Tapi orang yang ada uzur, 3 belum batal lagi, iaitu bila imam sujud. Lepas imam sujud, imam duduk antara 2 sujud, dah 4. Kita belum lagi rokok, kita uzur pula, tak batal lagi. Kemudian yang kelima, lepas duduk antara 2 sujud, sujud yang kedua. Jadi maknanya, sampai sujud kedua imam tu, makmum yang uzur tadi sepatutnya dah rokok lah. Dia tak boleh tinggal jauh dari imam, dia sampai 5 je. Kalau terlepas, katalah imam dah nak angkat kepala, naik rukun yang ke-6, saya kata sampai 5 je. Dia lambat kan, naik rukun ke-6, imam nak angkat kepala dah, kita belum lagi habis Fatihah. Jadi kita, aku tak sempat ni. Jadi makmum ni kena sedar diri lah, aku ni tak sempat. Jadi dia kena niat mufarakah. Kena niat hati, aku tak ikut imam. Imam ni laju penuh, dah masuk rukun ke-5 dah. Aku belum bagi habis Fatihah. Kita tak habis Fatihah, tak boleh rokok sebab kita ni makmum yang muwafiq. Ataupun makmum yang uzur kena habis juga. Jadi tak sempat kan imam ni laju sangat, ataupun kita lambat sangat. Jadi niat mufarakah, aku tak ikut imam, jadi kita dah semayang seorang-seorang. Semayang kita tak batal. Tapi kalau tak niat,
Imam dah sujud kedua dah masuk rukun kelima. Tiba-tiba imam angkat kepala, kita baru iyyaka na'budu wa iyyaka. Belum lagi rokok-rokok, belum bergerak lagi. Imam dah masuk rukun ke-6. Jadi ketika itu makmum tadi batal sembahyang. Walaupun dia uzur. Dia sampai 5 aja. Masuk rukun ke-6, ke-7, ke-8, tak rokok-rokok lagi makmum uzur tadi pun batal juga. Kenapa batal? Tertinggal jauh daripada imam. Jadi kita tak boleh tertinggal jauh daripada rukun imam. Sampai 5 je. Tak ada, tak apa. Jadi sembahyang tak batal. Mana kita nak pahala hilang ke atau nak sembahyang batal? Mestilah kita nak sembahyang kita sah kan. Tak apa, hilang pun tak apa. Sebab kita uzur lambat sangat. Okey, sama. Ataupun imam terlampau laju. Kadang kita baru tengah baca Fatihah, imam pula rokok cepat. Laju, dah cukup 5 dah, sekejap je dah 5. Jadi maknanya imam laju. Bila imam laju, kita boleh lambat. Jadi maknanya, kalau tak boleh kejar juga, niat mufarakah. Aku takut imam. Lepas tu kita kena perhati imam di depan tu. Imam dah mana dah? Oh, imam dah rokok kedua dah. Dah sujud kedua dah. Dia dah masuk 5 dah. Kita belum lagi rokok. Jadi kena niat mufarakah lah. Bagus. Lagi? Ya. Ikut suara. Kita baca sama dengan imam. Maknanya kita baca masa imam tengah baca Fatihah, kita baca. Sebab kita lambat. Boleh. Jadi orang yang dia rasa dia lambat, dia nak baca dulu kan. Ataupun imam dah baca separuh Fatihah, dia mula juga. Dia tak baca lepas amin. Kan? Patutnya baca Fatihah tu bila? Lepas amin kan? Amin. Baru makmum baca kan? Jadi kita takut lambat, kita baca awal sikit. Masa imam kata, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kita baca bismillahirrahmanirrahim. Hukum dia? Boleh. Boleh. Sebab kita keuzuran tadi boleh baca awal. Tapi kalau kita nak baca hujung pun boleh juga. Tapi imam dah rokok, tak apalah, kita ada uzur, boleh tinggal 5. Itu je. Tapi nak baca awal boleh. Tapi orang yang tak ada uzur macam kita baca awal, maka hukum dia makruh. Sebab kita boleh baca lepas amin kan. Tapi saja nak baca awal lah. Ataupun kita mengikut imam kan. Imam baca Fatihah, kita ikut sebutan. Itu makruh Tak boleh ikut baca imam dengan mulut. Tak boleh. Kalau nak ikut dalam hati boleh. Imam baca surah kan. Kita nak ikut dalam hati, boleh. Jangan ikut dengan mulut. Imam baca, kita baca kan. Imam baca surah, kita baca surah. Ikut saja nak ikut. Makruh. Sebab bila imam baca, disunatkan hanya dengar je. Dengar bacaan imam. Boleh puan Boleh. So, boleh faham Kalau dah faham, kita keluarkan kitab yang kedua. Iaitu Fahami 40 Sunnah Solat dalam mazhab Syafi'i. Semua ada kan kitab ni? Kalau tak ada, beli. Ni Abang Nasir dia jual. Okey, penting kitab ni sebab ini saranan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hendaklah kita belajar ni berkitab yang terbaik. Baik, kita dah berhenti di mana? Sunnah yang ke berapa? Yang ke-10 Okey, muka surat 68. Okey, bagus. Muka surat 68. Jadi kalau ada tanda senang, betul. Iaitu sunnah yang ke-10. Jadi sunnah ni penting perempuan, sebab kita buat benda tu. Tapi kita tak tahu sunnah ke sunat ke kan. Jadi kadang-kadang kita buat endah tak endah. Bila kita tahu sunnah, sunnah jangan tinggal. Sunnah ni dia berbeza dengan sunat. Sunat ni kalau buat dapat pahala kan. Kalau tak buat tak apa. Tapi sunnah, benda tu sunnah maknanya sunat dan Nabi tak pernah tinggal. Itu yang bagus. Kadang-kadang sunat Nabi tak buat. Ada kala Nabi buat, ada kala Nabi tak buat kan. Jadi bila yang sunnah ni pasti Nabi buat. Inilah di antaranya sunnah yang ke-10 apa dia? Keadaan bacaan dalam solat. Khususnya bacaan surah. Jadi maknanya baca surah tu sunnah. Boleh kalau boleh bacalah. Kalau dia tak baca surah, dia jadi makruh. Sunnah lawan dia makruh. Mana makruh ni tak dapat pahala lah. Kalau kita diam, amin, diam kan. Makruh. Sebab itu, bila kita ikut imam, katalah rakaat ketiga, rakaat ketiga kita baca surah tak? Tak baca kan? Rakaat keempat pun tak baca, kita baca Fatihah je.
Tapi bila kita ikut imam, imam belum lagi rokok. Kita dah habis dah. Waladhdallin, amin. Tengok imam, imam dah rokok lagi. Terus baca surah. Itu bonus. Rakaat ketiga, rakaat keempat, baca. Banyak orang dah habis waladhdallin, amin. Dia pun tunggulah imam. Tunggu imam, rugilah. Patutnya baca. Dalam semayang, tak ada tempat yang boleh kita diam. Mesti ada bacaan-bacaan dia. Kalau diam, pertama, rugi. Kedua, kita diganggu oleh syaitan. Diam, teringat mana kunci aku tadi. Anak kita nak makan ke belum? Teringat. Macam-macam sebab kita dah tak baca apa-apa. Baca. Tahiyat awal kan? Tahiyat awal baca sampai mana? Allahumma salli ala Muhammad. Kita ikut imam. Allahumma salli ala Muhammad. Tengok imam. Imam tak bangkit-bangkit lagi. Baca. Bonus. Wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim. Dah baca tahiyat akhir dah. Wa ala ali Ibrahim. Imam tak bangkit lagi. Baca. Fil alamina innaka hamidun majid. Tak bangkit juga. Baca lagi doa-doa. Rakaat ni apa? Pada rakaat ketiga tu. Tahiyat awal tu. Boleh? Banyak orang diam. Allahumma salli ala Muhammad, diam. Dah rugi. Baca. Bila imam dah bangkit, berhentilah. Imam Allah berdiri. Kita potong bacaan tu, terus berdiri. Itu. Maknanya bila imam bacaannya panjang, kita dah habis, maknanya bonus bagi kita. Bacalah doa-doa, baca tahiyat. Jangan diam, Ya, sekejap apa? Yang depan. Terbaca tak apa. Jangan buat selalu lah. Sebab imam dah bangkit. Imam dah bangkit, jangan baca sebab sembahyang seorang. Sembahyang seorang lagi lah. Sembahyang seorang ikut kaedah dalam sembahyang. Tak boleh tahiyat awal baca sampai tahiyat akhir. Itu terlupa terlupa tak apalah. Jangan sengaja. Bila sengaja, dia jadi bid'ah atau bid'ah. Nabi tak buat baca tahiyat akhir rakaat kedua. Tahiyat awal. Tahiyat awal sampai habis baca dah. Dia baca tu kalau imam belum bangkit, sambunglah kita makmum baca. Boleh. Kalau tersyasyu, tersilap, tak apalah. Dia dah biasa. Allahumma salli ala Muhammad kama sallaita ala. Tahiyat awal. Dah kama sallaita ala Ibrahim pula. Tak apalah. Berhenti. Tu bangkit. Naik rakaat ketiga kan. Tahiyat awal kena bangkit berdiri. Ya, puan. Ya. Boleh, boleh. Dalam Al-Quran, dalam sembahyang, dia kata tidak ada kata-kata la kalam minnas, tidak ada kata-kata manusia. Kalam tu kata-kata, minnas manusia. Yang ada wahya tasbih wa takbir wa qiraatul Quran. Yang ada dalam sembahyang ni tasbih, takbir dan qiraatul Quran, iaitu bacaan ayat-ayat Al-Quran. Qul huwallah kan? Sementara tunggu imam baca qul huwallah 10 kali, boleh. Imam belum lagi bangkit tahiyat awal. Kita baca qul huwallahu ahad, Allahu samad. Bila imam bangkitlah. Selagi dulu bangkit baca qul huwallah, boleh. Tahiyat awal ke, tahiyat akhir ke? Tahiyat akhir kita dah habis baca dah. Fil alamina innaka hamidum majid. Imam belum salam lagi. Baca lagi. Terbaik bacalah doa-doa yang Nabi baca tu. Allahumma inna na'udzubika min azabil jahannam. Ada 4 doa. Pertama jahannam. Yang kedua wa na'udzubika min syarri fitnatil mahya wal mamat. Fitnah hidup, fitnah mati. Itu yang kedua. Yang ketiga wa na'udzubika min syarri fitnat wa na'udzubika min azabil qabri. Betulnya qabri nombor 2 lah. Qabri tu jauh pada azab kubur. Dan yang keempat wa na'udzubika min syarri fitnatil masihud dajjal. Jauh pada fitnah dajjal. Baca doa tu. Nabi tu doa tu doa maksur. Maksur ni maknanya doa yang Nabi buat. Yang tu boleh ikut. Dah habis baca doa maksur pun belum lagi imam salam-salam. Yang mana lama betul bacanya. Dia belum salam lagi. Baca qul huwallahu ahad, Allahu samad. Jangan diam. Jangan diamlah. Sampai imam salam, baru kita berhenti, kita pun salam. Boleh? Yang ni jarang orang buat ni. Bila orang dah habis, diam. Ya. Ya. Betul. Boleh. Di antara ini ulama sebut bila kita sebelum sebut amin ghairi maghdubi alaihim waladdallin. Yang baca imam dia dah baca. Kita lah baca. Bukan imam baca kita baca untuk imam tak. Waladdallin. Kita baca dulu rabbi firli wali walidayya baru amin. Itu.
Dan ada riwayat Nabi buat. Nabi buat Rabbi firli ya. Ya Allah ampunkanlah dosa ya Rabbi firli wali walidayya. Baca dua-dualah. Ampunkan dosa aku dan kedua ibu bapa aku. Itulah di antara tanda-tanda anak yang soleh. Kita nak anak soleh kan? Sebelum kita nak anak soleh, kita kena jadi anak soleh dulu. Mana kita kena doa mak bapak kita dulu. Dan doa mak bapak, insya-Allah Allah balas, Maha Adil, anak kita pula doa untuk kita pula. Itu yang kita nak. Orang yang dah meninggal dan perempuan, dia nak doa pada anak dia. Perempuan ada kan, mak bapak kita meninggal, datuk, doalah. Jangan lupa doa untuk mak bapak, datuk kita, nenek kita, siapa-siapa lah doakan, dapat pahala. Dan bila kita doakan, dia bergembira di dalam kubur. Allah, terima kasihlah cucu aku doakan, anak aku doakan. Kita tak sedar. Kita kena lupa kan, doa siap mayang. Terutamanya lepas baca lepas amin tadi. Amin Rabbi firli wali walidayya. Ya Allah ampunkanlah. Ampun untuk kita dulu. Rabbi firli, ampunkan dosa aku dulu. Wali walidayya, dan kedua ibu bapa aku. Jangan mak bapak kita tak minta doa, tak minta ampun pula. Ampun kita dulu. Sebelum amin. Rabbi firli wali walidayya, barulah amin. Dan amin tu serentak dengan imam. Imam sebut sambung. Jadi imam baca imam, kita baca kita setiap rakaat. Bagus tu. Bagus. Banyak doa tu. Rabbi firli wali walidayya. Sembahyang sunat ke, sembahyang fardu ke, baca. Setiap kali baca jangan tak baca lah. Mak bapak kita yang meninggal, dia bukan untuk yang meninggal, dia yang hidup pun. Yang hidup pun dapat juga. Sebab kita doa tu ada sedekah. Sedekah sama ada mati atau hidup, tetap dapat. Masih hidup dapat, masih hidup. Dia rasa keberkatan tu. Hidup tu sebab kita baca doa mak bapak kita kan. Lagi? Okey, kalau tak ada saya baca. Jadi panduan beramal. Sunnah yang ke-10 tu macam mana nak beramal? Baik, yang pertama. Bagi lelaki disunatkan mengeraskan suara bacaan surah. Lelaki mengeraskan tu maknanya kuatkan sikit lah. Pada solat-solat jahriyah. Jahriyah ni apa? Solat yang kuat tu. Maghrib, Isya, Subuh. Jadi surah pun baca kuat. Tapi kalau zuhur dengan asar itu sirriyah. Jangan kuat. Sirriyah ni baca perlahan. Masing-masing baca. Imam baca, imam kita baca. Jadi solat-solat jahriyah dan membaca dengan suara yang perlahan semasa solat sirriyah. Katakan sirriyah. Sirriyah tu solat perlahan. Iaitu maghrib, zuhur dengan asar itu sirriyah. Maghrib, Isya, Subuh, jahriyah. Jadi baca surah, baca kuat. Kalau kita sembahyang seorang lah, atau kalau kita jadi imam. Kalau kita makmum jangan baca kuat. Kita makmum kan. Makmum kita perlahan je. Baca dengar telinga sendiri je. Ini kalau jadi imam ataupun sembahyang seorang-seorang. Katalah kita sembahyang subuh seorang-seorang, sunatkan kuat. Lalu kita sembahyang seorang-seorang, diam je, perlahan je kan. Kuat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kan subuh kan. Isyak kan kita sembahyang seorang-seorang. Tapi kalau berimam janganlah. Berimam kita perlahan lah. Imam je yang kuat. Baik, boleh perkara pertama ni, sembahyang kuat dikuatkan, sembahyang diperlahankan. Kalau terbalik macam mana? Terbalik, sembahyang zuhur dikuatnya. Isya perlahan pula. Jadi makruh. Makruh lah, tak ikut kaedah. Tak ikut cara Nabi. Kita kuat perlahan tu ikut Nabi. Sebab tu Nabi kata, sallu kama ra'aitumuni usolli. Sembahyanglah kamu seperti mana kamu lihat aku sembahyang. Jadi cara Nabi sembahyang, solat maghrib, Isya, Subuh, suara Nabi kuat. Zuhur dengan asar, suara Nabi perlahan. Masing-masing baca senyap. Jadi kena ikut cara Nabi lah. Yang kedua, bagi wanita pula, jika di tempat solat ada lelaki lain yang bukan mahram, maka mereka disunatkan, gariskan, sunat disunatkan untuk memperlahankan suaranya. Disunat. Perlahan Kalau kuat, jadi makruh. Kalau kuat lagi sampai lalai orang, haram pula. Kadang-kadang suara wanita ni aurat kan, sampai orang terpesona dengar kan, sedap dengan suara tu, bila dia haram lah. Kalau sekadar dengar saja, makruh. Jadi terbaik perlahan, muslimat perlahan. Dengan kadar yang tidak didengari oleh orang sekeliling. Jadi orang yang sembahyang perlahan ni, dia seorang je dengar. Orang sebelah tak dengar. Orang sebelah pun dengar tapi tak tahu bunyi apa. Dengar gitu je. Dia tak tahu, tak dengar jelas lah. Itu maknanya sembahyang sirriyah, sekadar dengar telinga sendiri. Kalau jahriyah ni, kawan sebelah dengar. Jahriyah ni kuat. Di kawan sebelah dengar, sebelah sana dengar. Sebab ni kita kuat. Kuat jahriyah lah.
Jariah tu kuat. Jadi makna muslimat perlahankan kadar tidak didengi oleh orang sekeliling. Hal ini dilakukan supaya tidak berlaku fitnah atau sesuatu yang tidak diingini, meskipun hukum sebenarnya suara wanita itu bukanlah aurat. Bukan aurat dia ketika membaca, membaca keadaan yang biasa. Bukan mendayu-dayu, menyanyi lagu, dialunkan suara itu jadi aurat lah. Ini sekadar bacaan biasa, kita dengar kan. Dia tidak jadi aurat. Tidak jadi aurat lah. Tapi kalau menyedak-nyedakkan suara dia, itu jadi aurat, boleh menarik perhatian. Jadi sebenarnya suara wanita itu bukanlah aurat. Kalau setakat suara saja tak. Jangan sampai melalaikan orang lain, mengganggu orang lain. Itu jadi aurat. Jadi mendengar suara penyanyi wanita tidaklah haram hukumnya, melainkan jika takut berlaku fitnah seperti terjadi khalwat antara lelaki wanita ataupun yang bukan mahram, ataupun suara-suara yang melalaikan. Suara yang boleh melalaikan kita lah. Sekadar baca Quran kan, musabaqah, tak apa. Muslimat boleh baca Quran, musabaqah, pertandingan qari dan qariyah kan. Boleh. Sebab dia tidak menimbulkan fitnah, tidak menarik perhatian. Tapi kalau sampai menarik perhatian, suara dia sedap sangat, jangan, tak boleh. Boleh. Itu yang kedua. Ada lagi tak? Habis. Jadi itu dia, panduan beramal membaca surah. Jadi surah kalau boleh baca, bacalah. Kalau tak baca, jadi apa? Makruh. Jadi sunat, baca tu sunat. Sunnah Nabi buat, bila kita tak buat, dia jadi makruh. Jadi kalau boleh, elakkan perkara-perkara makruh. Kita banyak sangat buat benda-benda makruh. Bila buat benda makruh, kualiti sembahyang kita rendah. Kita ni dah lama sembahyang kan. Saya umur dekat 60 dah. 50 tahun saya dah sembahyang. Ada kan kualiti kita rendah, naik sikit, naik. Buat elok cara yang baik kan. Ikut apa yang Nabi suruh tu, insya-Allah kualiti sembahyang kita bagus. Dan di hujung usia kita kan, bila kita dah meninggal nanti, soalan yang pertama ditanya soalan solat. Awwalu ma yuhasabu minal 'abdil yaumal qiyamah as-solah. Perkara yang pertama akan dihisab bagi anak-anak Adam adalah solat dia. Sebab tu kita nak buat betul-betul. Dan Nabi sebut ujung tu, wa idza saluhat saluha sairu amalihi. Kalau solat dia betul, tu penting solat ni. Solat dia betul, amalan-amalan lain juga turut betul. Siapa kata? Nabi kata. Wa idza fasadat. Hadis tu panjang. Wa idza fasadat fasada sairu amalihi. Kalau sembahyang dia rosak, banyak makruh, maka amalan-amalan lain juga turut rosak dan turut makruh. Kita rajin bersedekah kan? Rajin sedekah, rajin baca Quran, baguslah, bagus. Tapi sembahyang kita ada masalah. Jadi pahala sedekah, pahala kita baca Quran, Allah tak tengok dah. Allah tolak ke tepi. Rugi tak? Rugi, kita rajin sedekah, Allah tak tengok. Pasal sembahyang dia dah sangkut. Jadi sembahyang ni nombor satu lah. Kenapa sembahyang nombor satu pula? Bukan baca Quran, bukan zakat, bukan haji. Pasal apa sembahyang? Sembahyang ni Nabi kata tiang. As-salatu imaduddin. Itu hadis dia. Sembahyang ni tiang agama. Faman aqamaha faqad aqamaddin. Siapa dirikan sembahyang yang betul, dia menegakkan agama dia. Wa man tarakaha faqad hadamaddin. Pasal siapa solat dia tak betul, salah, dia telah meruntuhkan agama dia. Kalau tak sembahyang, runtuh agama. Sembahyang salah, meruntuhkan agama. Jadi sembahyang ni lah kita buat betul-betul. Rumah tengok tempat pengajian ni, Darul Taklim ni cantik kan? Sebab ada tiang. Tiang dalam ni. Dalam bata ni ada tiang. Dinding ni ada tiang. Kalau tiang ni tak kuat lah, goyang lah. Roboh. Siling tak boleh ikat, kipas tak boleh ikat, bata tak boleh ikat. Sebab tiang ni tak kuat. Itu Nabi bagi perumpamaan. Kukuhnya bangunan ni, tiang dia. Tiang tu solat lah. Agama Islam, tiang dia. Tiang agama adalah solat. Boleh? Lagi? Ya. Okey. Okey. Sembahyang. Okey. Nak baca surah lain boleh, tapi baca dalam hati boleh. Tak boleh baca mulut. Kadang-kadang ramai saya tengok bila imam baca surah As-Sajdah kan.
ataupun surah Al-Insan rakaat kedua tu, hal ata 'alal insani hainun minad dahr dalam syai'un mazkura kan. Ini banyak orang ikut mulut. Kalau ikut mulut makruh. Semayang sah tapi makruh lah. Jadi nak ikut boleh ikut dalam hati. Ikut dalam hati tak apa. Boleh, takut kita boring kan kita dengar. Jadi kita nak hafal tu ikut sebut hati, jangan sebut mulut. Kalau sebut mulut, sebab kita dituntut mendengar bacaan dia. Jadi kita dengar sambil baca hati tak apa. Dua-dua dapat. Tapi kalau baca mulut, mana kita dah tak dengar. Kita bila buat satu benda tu, benda lain takkan jadi fokus lah. Jadi jangan ikut mulut lah. Boleh ikut di dalam hati saja. Itu yang disebut dalam kitab sebut macam tu lah. Dan kita tak dibenarkan buat dua perkara dalam satu masa. Ingat sebab Allah jadikan dalam diri manusia ni ada satu hati je. Bukan ada dua. Ada dalam surah Al-Ahzab. Dulu saya dah bagi kot. Al-Ahzab ayat 4. Bunyi ayat tu, ma ja'alallahu li rajulin min qalbaini fi jawfih. Ambil Al-Ahzab ayat 4. Maksudnya apa? Allah tak akan jadi dalam diri manusia dua hati. Min qalbaini. Kalau qalbi satu hati kan. Qalbai dua. Qalbaini mana dua. Allah tak akan jadi tu. Mana dua hati tu maksudnya apa? Dua tumpuan. Tak boleh. Tak boleh buat dua tumpuan. Sebab tu saya kadang-kadang saya mengajar, saya tegur jugalah ni masa kuliah kan, masjid ke saudara. Sambil saya mengajar, dia duk pegang tasbih. Subhanallah, tak ada tasbih ada. Tak boleh bukan tasbih. Dia baca subhanallah, subhanallah. Dia angkat tasbih tinggi pula tu. Kepala tengok kuliah, tengok saya mengajar. Subhanallah, subhanallah. Pasal apa tak boleh? Nabi larang. Allah larang dalam ayat tadi. Ma ja'alallahu li rajulin min qalbaini fi jawfi. Allah takkan jadikan dalam rongga manusia dua hati. Maknanya dua hati, dua tumpuan. Tak boleh waktu tu nak berzikir, waktu tu nak dengar kuliah. Sebab bila dia buat dua benda, dia takkan fokus. Betul? Takkan fokus lah. Allah. Saya pernah tengok orang yang berzikir, saya tanya dia, okey abang, yang berzikir kan, apa saya sebut tadi? Tak tahu. Saya tak ingat, saya ingat. Itulah, buat dua kerja. Dan berzikir tu hukumnya apa? Sunat. Mengaji tu hukumnya wajib. Campakkan ni tasbih tu. Campak tu, dengar saya ngajar. Tak faham ustaz, tak faham. Itu patutnya. Dahulukan yang wajib. Jangan buat yang sunat-sunat. Ni buat dua benda kerja, saya tegur. Ada 2-3 orang. Ada seorang baca Quran. Ada seorang tasbih, saya tegur. Saya umum lah, tak ada sebut nama. Tuan-tuan jangan buat dua kerja. Saya baca ayat tu. Tuan ambil ayat tu. Surah Al-Ahzab ayat 4. Ma ja'alallahu. Allah takkan jadi dalam diri manusia dua hati, dua tumpuan. Tak boleh, satu je. Satu kerja. Bila buat dua benda, tak akan fokus. Itulah, bila tak fokus, dah rugilah. Sedangkan mengaji itu wajib. Dia buat benda-benda sunat. Tak ada. Dan buat benda sunat tu tak dapat pahala. Dia jadi perkara lara. Lara ni bukan sembang kosong je. Kadang-kadang berzikir, bukan benda tempatnya, lara. Baca Quran, bukan benda tempat. Waktu khutbah, dia baca Quran. Lara baca Quran tu. Baca Quran di sebelah orang semayang kan, ganggu dia. Lara baca Quran walaupun sebelah orang semayang, tak boleh ganggu orang. Ingat jadi kita buat satu benda cukup. Buat yang wajib, fokus betul-betul. Lepas tu saya suka, saya buka soalan. Kau tak boleh tanya kan, kau tak tanya, tak buka soalan, mungkin berzikir ke apa ke. Dah boring kan berzikir. Jangan buat satu benda. Terutamanya Jumaat, saya tengok banyak Jumaat ni baca WhatsApp, baca Quran. Dia tak peduli khatib baca khutbah. Dia baca Quran, berzikir. Saya tengok, ni tak faham ni. Kalau saya ada, dia bagi tazkirah. Bagi faham. Banyak tempat, dia tak faham. Bila ada seorang tu, bila saya sebut tu, simpan tasbih. Perlahan sorok. Bola bukit. Dia nampak, tak tahu. Bagus ke, dia dah tahu. Sebab sebelum ni tak ada siapa tegur. Bila tak ada orang tegur, memang ni subhanallah. No. Padahal tak tahu apa pun. Saya tanya, abang faham tak? Dia tak tahu, fokus. Saya lupa apa saya cakap, saya tak faham. Awak buat dua kerja, mana boleh? Sedangkan zikir itu sunat. Lara pula benda tu. Boleh Ada soalan? Sekejap ya. Bila seorang baca Quran, tak kira lah baca, kita buat ni apa, halakah Quran ke, ataupun imam baca surah Quran ke, imam baca dengar tumpuan, jangan buat benda lain. Jangan lalai merewang kan. Jangan baca Quran kan, halakah Quran. Seorang baca dengar, tengok berhati betul. Buat bersungguh-sungguh, jangan buat benda lain. Ni sambil dengar, tengok WhatsApp.
Mana boleh? Baca Quran tak boleh. Nabi larang, Allah larang. Sama macam ilmu lagi lah. Macam ilmu tu wajib. Jangan buat benda-benda yang sunat. Benda wajib lain pun tak boleh buat. Katalah majlis ilmu, kita pula lagi apa benda yang wajib lain lah kita nak buat kan. Tak boleh. Kena dengar majlis yang utama tu. Majlis ilmu itulah majlis yang paling besar darjat dia. Tak ada darjat paling besar majlis ilmu lah. Sebab tu majlis ilmu dipanggil Raudatul Jannah. Raudatul Jannah tu apa? Taman-taman syurga. Majlis lain tak ada sebut taman syurga. Majlis baca berzikir, majlis kunuri, majlis baca Quran, dia tak sebut majlis taman syurga. Majlis ilmu saja taman syurga. Jadi kena dengarlah taman syurga. Jangan buat benda-benda lain. Boleh mana? Sekarang tu dulu, dah 10 lebih dah. Yang baik daripada Allah. Yang lemah saya sendiri, saya mohon ampun. Ada lagi lah, lagi. Lupa. Boleh? Ya. Ya. Sahwi? Pasal apa? Sujud sahwi itu sujud kerana terlupa. Kita lalai kan. Ataupun mungkin maksud puan tu kalau dia semayang seorang-seorang, dia terlajak baca kan. Boleh buat sujud sahwi. Seorang-seorang lah. Tapi kalau berimam, jangan buat sujud sahwi. Sebab imam tak buat, kita buat. Dalam semayang pula, kita boleh batal semayang. Nak buat, kalau nak buat juga, bila imam dah selesai salam kedua-dua, hubungan kita dah putus, imam dah salam, bolehlah. Kita jangan salam, kita buat seorang-seorang boleh. Di akhir, di ujung-ujung. Boleh. Kerana kita dah terlajak tadi. Terlajak boleh. Tapi kalau kita, imam selagi belum salam, kita nak baca yang sunat-sunat, itu bukan terlajak. Itu memang disuruh. Memang disuruhlah baca. Last Ustaz? Okey. Dia kena sami', bukan sami'a. Sami' Allah, tak apa, sebenarnya tak batal sebab dia bukan rukun Kalau rukun salah baca batal lah. Sami' Allah ni sunat je. Jadi terbaik sebut betul-betul Sami' Allahu liman hamidah. Huruf ain. Sami' Allah. Sami' tu mendengar. Orang yang Allah mendengar orang yang memuji dia. Itu makna Sami' Allah. Bukan Sami' Allah. Kalau dia terbaca Sami' Allah, maka hukum dia makruh. Sembahyang sah. Jadi jangan baca salah Baca dia tak batal sembahyang. Tapi kalau Fatihah salah, batal. Tahiyat salah batal sebab dia rukun. Yang tak rukun ni jangan buatlah kita. Jadi makruh je. Jadi banyak benda makruh kan. Makruh tu kualiti sembahyang turun. Banyak Jadi sekadar tu sampai di sini aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka bihurmati yaumal mubarak an tukshif anna kurbatana wa an taghfira lana dhunubana wa an tarzuqna min haitsu la nahtasib. Ya Allah ya Rahman, di keberkatan pagi yang mulia ini ya Allah, Kau permudahkanlah urusan hidup kami semua ya Allah. Kau terimalah amalan-amalan kami yang terdahulu dan amalan-amalan kami yang akan datang ya Allah. Engkau ampunkanlah dosa-dosa kami yang terdahulu dan dosa-dosa kami yang akan datang ya Allah. Engkau kurniakanlah kami rezeki yang halal daripada sumber-sumber yang kami tidak duga ya Allah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Ya Allah, berikanlah kami kefahaman agama. Ajarkanlah kami ilmu mentakwil. Wahdina siratikal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-solihin. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus yang telah Kau tunjukkan kepada para nabi, para siddiqin, para syuhada dan juga orang-orang beriman. Sesungguhnya mereka adalah sebaik-baik teman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Minna wa minkum taqabbal ya karim. Semoga Allah terima amalan kita hari ini, insya-Allah. Alhamdulillah.
Okey, sama-sama. Itu kamera rekam kan?